telah dilahirkan oleh seorang ibu berbangsa Cina yang menganut agama Buddha. Oleh sebab kesempitan hidup dan mempunyai ramai anak, semasa usiaku 4 hari, ibu bapaku telah menghantar dan menyerahkan aku ke rumah anak yatim Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pada umurku 4 bulan, aku telah diangkat dan diambil oleh pasangan India yang beragama Hindu. Aku ingatkan pasangan tersebut mengambil aku kerana tidak mempunyai anak. Tetapi tidak. Mereka telah pun mempunyai beberapa orang anak. Maka, bermulalah episod kehidupanku bersama adik-beradik angkatku. Sudah tentulah aku dibesarkan dan bertutur dalam bahasa Tamil, serta aku sering dibawa ke kuil untuk bersembahyang bagi mendidik aku menjadi pengikut yang taat kepada Tuhan. Ayah angkatku bekerja sebagai pengembala dan penjual susu lembu segar, manakala ibu angkatku pula suri rumah, menjaga anak-anaknya, termasuklah aku anak angkatnya. Kehidupanku dengan keluarga India tersebut tidaklah sebahagia yang kusangka. Walaupun aku baik dengan adik-beradik angkatku, tetapi ibu angkatku tidak pernah menganggap aku seperti anaknya. Walau bagaimanapun, apabila usiaku 7 tahun, aku telah didaftarkan ke sekolah jenis kebangsaan Tamil. Aku gembira dapat bertemu dengan teman-teman baru. Tetapi kegembiraan aku hanya sementara. Setelah pulang dari sekolah, aku tidak boleh makan selagi aku tidak membuat sebarang kerja-kerja rumah yang telah diarahkan. Jadinya, aku terpaksa memilih mana satu yang aku nak buat dulu kerana ingin memenuhi perut yang berkeroncong. Bila hujung minggu, tidak ke sekolah atau sekolah bercuti pula, aku tidak seperti kanak-kanak lain yang boleh tidur sampai siang dan berehat serta bermain. Aku dibuat seperti babu, dikerah sepenuhnya, membuat pelbagai kerja di rumah. Bukan setakat itu saja. Sekiranya kerja-kerja yang aku lakukan tidak memenuhi cita rasanya, aku diherdik dan dipukul. Aku cuma bersabar dan menangis mengenangkan untung nasibku. Aku sering berfikir, seandainya aku tinggal dengan ibu kandungku, sudah pasti aku tidak diperlakukan sedemikian. Tentunya aku dibelai dengan penuh kasih sayang, tetapi itu semua mustahil berlaku. Realitinya, aku kini berada di rumah keluarga angkatku. Sungguh malangnya nasibku, ditinggal ayah dan ibu, sengsara setiap waktu, tiada tempat mengadu. Sungguh malangnya nasibku, ditinggal ayah dan ibu, sengsara setiap waktu, tiada tempat mengadu.
masih betah tinggal di rumah tersebut kerana ayah angkatku. Dia saja yang sayang dan mengambil berat kepadaku. Kepada siapa harus aku mengadu? Sekiranya adik-beradik angkatku ingin membantu aku, mereka sering dihalang dan dimarah. Pelbagai kerja rumah seperti menyapu, mencuci kain, membasuh pinggan mangkuk dan pelbagai macam kerja lagi yang aku lakukan. Setelah pulang dari sekolah, aku tidak akan diberi makan selagi aku tidak membuat kerja rumah. Jadinya, untuk mendapat sesuap nasi, aku terpaksa membuat kerja-kerja tersebut. Aku betul-betul dikerah seperti anak angkat. Walau bagaimanapun, aku tidak pernah mengadu perilaku ibu angkatku kepada ayah angkatku. Sebenarnya, ayah angkatku tidak mengetahui langsung perlakuan ibu angkatku. Ayah angkatku sibuk seharian dengan menggembala lembu dan menjual susu, serta pelbagai kerja tambahan bagi mendapatkan wang untuk membeli makanan dan pakaian kami adik-beradik. Setiap hari ayah angkatku pulang lewat malam apabila aku sudah tidur. Ibu angkatku sememangnya bijak pelakon. Kadang-kadang apabila ayah angkatku berada di rumah, aku dilayan dengan baik seperti anak-anaknya, seolah tidak ada apa-apa yang berlaku. Hendak dijadikan cerita, satu hari, ayah angkatku pulang awal kerana ada urusan yang perlu dibereskan. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri akan perilaku ibu angkatku terhadapku. Tidak kusangka, ayah angkatku yang pelembut dan penyayang telah memarahi ibu angkatku. Tetapi ibu angkatku buat muka seposin, selamba seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku dan tidak rasa bersalah. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Aku semakin dewasa. Setelah aku tamat sekolah menengah, aku cuba memohon menjadi askar wataniah dan aku diterima. Bermulalah episod aku dengan aktiviti latihan seminggu 2 kali dan sebulan sekali, serta menjalani latihan bulanan. Aku seronok menyertai askar wataniah. Apa tidaknya, aku dapat ramai kenalan. Aku diajar dengan pelbagai ilmu ketenteraan, berkawat, menembak, membaling bom. Oleh sebab aku askar wataniah bahagian semboyan, aku diajar dengan kod-kod semboyan: Alpha, Bravo, Charlie hingga ke Zulu. Aku juga boleh menggunakan radio untuk berkomunikasi dan mempelajari tarikh pintar di pusat latihan telekom untuk menghantar utusan kepada pihak kedua. Tidak terkira keseronokan yang aku dapat rasakan. Setiap minggu aku sentiasa menantikan hari latihan untuk melarikan diri daripada rumah neraka itu. Setelah setahun menyertai askar wataniah, aku diarahkan untuk kerahan sepenuh masa di Pusat Telekomunikasi Kementerian Pertahanan yang lebih dikenali dengan panggilan TC, Telecommunication Center. Setelah setahun bertugas, aku diserapkan ke jawatan tetap. Aku ditugaskan di bahagian semboyan, Kem Wadiban, selama beberapa tahun. Dalam pada itu, aku tetap disuruh membuat kerja rumah. Aku akur, tetapi tetap bersabar dengan kerenah dan perangai ibu angkatku yang suka memerintah. Ayah angkatku tidak terkata apa-apa dengan perbuatan isterinya, tetapi telah menasihatkan aku agar meninggalkan rumah tersebut dan pergi bekerja jauh daripada mereka. Tanpa berlengah, aku terus berjumpa dengan pegawai atasan untuk memohon bertukar. Semasa memohon pertukaran tersebut, aku telah menceritakan segala hal yang telah berlaku ke atas diriku. Pegawai tersebut bertanya, "Awak nak saya tukarkan ke mana?" Aku menjawab, "Saya tidak kisah, Tuan. Asalkan jauh daripada sini, bebas daripada cengkaman ibu angkat saya." Balas pegawai tersebut, "Kalau begitu, apa kata saya hantar awak ke Butterworth? Awak setuju tak?" Selang beberapa hari, aku telah pun berpindah ke utara tanah air memulakan tugas di sana. Pada hari aku melaporkan diri, Muhammad, seorang korporal dari Kuantan, juga telah melaporkan diri. Muhammad seorang yang alim, amat pendiam dan kelihatan baik. Aku dipahamkan bahawa Muhammad seorang duda beranak satu. Isterinya meninggal dunia semasa melahirkan anak. Aku amat bersimpati dengan nasib Muhammad. Lalu aku berhasrat untuk merapatkan diri, berkenalan lebih rapat dengannya.
Rupa-rupanya aku tidak bertepuk sebelah tangan. Muhammad pun sering memerhatikanku dari jauh dan menaruh minat kepadaku. Pada suatu hari, Muhammad telah mengajak aku keluar minum. Muhammad membawa seorang teman manakala aku pun membawa teman. Tetapi setelah kami berempat duduk di sebuah meja, mereka berdua telah menghilangkan diri dan meninggalkan kami berdua. Muhammad membuka cerita bahawa dia bukanlah seperti yang kawan-kawan pejabat mengatakan, duda anak seorang. Sebenarnya dia belum pernah berkahwin. Lantas dia melamar aku menjadi isterinya. Tak apa-apa awak ni kan, kataku. Kita ni bukannya sudah berkawan atau bercinta pun. Betul-betul awak ajak saya berkahwin. Mengarutlah awak ni. Awak tahu kan yang saya masih beragama Hindu. Muhammad membalas, awak janganlah susah hati. Awak masuklah agama saya. Habis cerita. Lepas tu, awak kahwinlah dengan saya. Aku terkejut dengan kata-kata Muhammad yang pada zahirnya seorang yang pendiam, tetapi begitu berani dan tega melamar aku. Aku pun menjawab, awak, kalau Tuhan awak sangat bijak dan boleh menukarkan fahaman saya yang telah berakal umbi terhadap Tuhan dan agama Hindu saya tak teragak-agak untuk terima agama awak. Balas Muhammad, Tuhan saya tahu apa yang saya rasakan. Tuhan saya akan memperkenankan permintaan dan hasrat murni saya ni. Awak percaya dan yakinlah akan kata-kata saya ni. Awak tengoklah nanti, Tuhan siapa yang lagi hebat dan siapa akan menang nanti. Muhammad berkata-kata dengan begitu yakin. Aku terkesima dan cuma diam, tidak membalas kata-kata Muhammad dan terus bangun untuk pulang. Pertemuan kami tertangguh hingga di situ. Tanpa sebarang bicara, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan pulang, aku masih berteka-teki dan banyak soalan bermain di kotak fikiranku tentang kata-kata Muhammad siang tadi. Alangkah indahnya ku rasa diriku apabila dirimu berdampingan di sisiku. Mengapa kiranya terasa hatiku? Mungkinkah dikala oh jejak hati ini hilanglah
Balik daripada berjumpa Muhammad, masa itu pun dah senja. Lepas mandi, aku terus tidur. Dan bangun keesokan harinya, aku rasakan ada kelainan. Hatiku berdebar-debar dan berkobar-kobar untuk memeluk agama Islam. Masih tengah ngiang kata-kata Muhammad petang semalam. Dengan perasaan gembira dan teruja, aku memberitahu teman-teman domku. Sudah tentulah teman-temanku amat terkejut, tapi seronok mendengar pengakuanku dan perkabaran itu. Mana tidaknya, aku tidak pernah bercerita kepada mereka yang aku mendalami Islam. Tiba-tiba, terus nak masuk Islam. Memang terkejut beruklah mereka. Pagi itu aku melangkah kaki awal ke pejabat. Aku terus berjumpa dan memberitahu pegawai atasan tentang hasratku itu. Alhamdulillah. Untuk perkara yang baik, buat apa nak ditangguh-tangguhkan? Jom kita pergi sekarang, kata pegawai tersebut. Pada hari tersebut juga, dengan bertemankan seorang sarjan dan seorang korporal wanita, pegawai tersebut telah membawa aku ke Perkim dan disuruh bersyahadah. Maka sahlah aku telah memeluk dan menjadi seorang Islam. Seusai bersyahadah, aku diberi taklimat dan dinasihatkan kerap datang ke Perkim untuk mempelajari dan mendalami Islam daripada guru-guru yang bertauliah. Aku amat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah memberi hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam. Tiada kata secantik bahasa. Aku merasakan bahawa aku seperti baru dilahirkan ke maya pada ini. Sungguh bahagia dan amat terharu. Tanpa disedari, air mata jernih mengalir daripada pelupuk mataku. Aku yang kosong dan tidak tahu menahu langsung tentang agama Islam telah diislamkan dengan sekelip mata. Memang takjub dan pelik anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kun fayakun. Kalau dia menghendaki sesuatu, maka akan jadilah ia. Aku telah menggunakan nama Islamku dengan nama Nurul Jannah binti Abdullah. Insan yang paling gembira mendengar pengislamanku sudah tentulah Muhammad. Seminggu setelah aku memeluk Islam, aku mengajak seorang kakak korporal untuk berjumpa dan ingin memaklumkan kepada keluarga angkatku tentang pengislamanku. Bapa angkatku terkejut dan marah. Tidak bersetuju dengan keputusan drastikku itu. Lalu dia telah menawarkan aku sebuah rumah teres dengan menukar namanya kepada namaku sekiranya aku tidak memilih Islam. Dalam pada itu, aku berkata, apalah gunanya patung-patung kecil tu buat dan berada dalam rumah ini? Tak ada membawa untung dan faedah pun. Bukan dapat menolong ayah memberi makan dan memenuhi permintaan ayah pun. Semakin marah ayah angkatku terhadap kata-kata beraniku itu. Memang tidaklah aku menukar kembali ke agama asalku. Sekarang aku lebih tenteram dan selesa setelah aku menganut Islam. Yang aku lebih kagum, aku telah menjadi seorang yakin dan berani dalam menyelusuri kehidupan mendatang. Rupanya semasa aku berkomunikasi dengan ayah angkatku, ibu angkatku menguping mendengar apa yang telah aku perkatakan kepada ayah angkatku. Dia dengan suara yang tinggi berkata, "Bodoh betul kau ni kan? Apa kau cakap tadi? Patung-patung tu tak memberi faedah dan membawa untung kepada kami. Patung-patung itulah yang telah kau sembah dari kecil sampai besar. Kau boleh kutuk dia? Memanglah kau ni anak yang tak berguna dan tak membawa untung. Tahu tak? Kau berambus sekarang dari rumahku sebelum aku tatak kau dengan parang panjang ni." Toreh tidak berdarah mukaku menyaksikan gelagat ibu angkatku yang menghampiriku dengan parang panjang dengan muka yang bengis, seolah-olah ingin menetak aku. Tetapi yang peliknya, ibu angkatku tidak bergerak daripada tempat dia berdiri. Kakinya seolah-olah kaku kenegam. Bila melihat parang panjang tersebut, aku dan kakak korporal yang menemani aku tergetar-getar. Lutut kami belaka ketakutan.
Tanpa berlengah dan berat langkah, kami terus angkat kaki dan meninggalkan rumah keluarga angkatku. Pada malam itu juga aku pulang ke Batu Werf dengan menaiki kereta api. Aku bersyukur kerana tiada apa yang berlaku kepada kami. Setelah sebulan aku memeluk agama Islam, Muhammad sekali lagi telah melamarku menjadi suri hatinya. Tanpa teragak-agak aku menerima lamaran Muhammad. Sesungguhnya itulah yang telah lama aku impikan, menjadikan Muhammad sebagai imam dan teman hidupku. Alhamdulillah. Aku sangat gembira dengan adanya seorang lelaki yang amat bertanggungjawab, ingin menjadikan aku isterinya serta menjaga dan mendidikku. Setelah mengahwini Muhammad, selain daripada belajar di Perkim, Muhammad berjanji membantu dan mengajar aku mendalami tentang hukum agama Islam. Semasa aku mendapat seorang anak, aku telah memimpikan ayah angkatku. Semasa aku bangun daripada tidur, aku termenung. Mengapa aku memimpikan dia? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Setelah mengambil cuti segera, aku terus mengajak suamiku pulang ke rumah keluarga angkatku di Kuala Lumpur. Memang betul mimpiku. Setibanya aku di rumah keluarga angkatku, ayah angkatku telah pun menghembuskan nafas yang terakhir. Sepupu-sepupuku pelik dengan perubahan imejku, tetapi mereka tetap memaksa aku membuka tudung dan menyuruh aku sembahyang kepada mayat tersebut. Tentulah aku tidak mahu turut serta akan sembahyang tersebut. Tetapi yang aku tidak menyangka, ibu angkatku telah membela aku. Katanya, siapa-siapa yang berani marah dan menyuruh tahniah sembahyang, aku tetak nanti. Tidak aku sangka rupanya ibu angkatku kini telah pun memihak kepadaku. Semakin bahagia dan berseri-seri kehidupanku. Kukira sememangnya jodohku bersama Muhammad telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Mahfuz lagi. Yang pastinya Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik perancang. Dalam pada aku bertugas dengan jawatan hakikiku, aku juga telah banyak membantu ramai pemuda dan pemudi bukan Islam untuk menganut dan memeluk agama Islam. Aku sungguh gembira dengan tugas sampinganku ini dan mendapat sokongan padu daripada suami tercinta. Aku dan suami telah dianggap sebagai keluarga angkat mereka. Kini mereka masing-masing telah berumah tangga. Semasa mereka mengadakan majlis perkahwinan, mereka tidak lupa mengundang aku dan suami ke majlis tersebut. Kini mereka masing-masing telah mempunyai beberapa orang anak. Pada hari raya, mereka tidak lupa untuk mengunjungi rumahku, membawa sama isteri, suami dan anak-anak mereka untuk berkenalan dan merapatkan lagi hubungan silaturahim denganku dan suami serta keluarga. Berbalik kepada ibu bapa kandungku pula. Setelah beberapa tahun, aku dan suami menjejaki mereka dan berdoa setiap solatku. Akhirnya pada usiaku 40 tahun, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun memakbulkan doaku. Dengan izinnya, aku telah ditemukan dengan mereka dan adik-beradikku. Aku sungguh gembira dan menitis air mata semasa memeluk ibu dan bapa kandungku serta adik-beradikku. Sehingga kini aku masih lagi berbaik dengan keluarga kandungku. Sekiranya ada masa yang terluang pada hari raya, mereka akan datang ke rumahku dan begitu juga dengan kami. Di setiap perayaan agama mereka, jika aku dan suami ada kelapangan, kami akan hadir untuk turut serta dan meraihkannya. Apapun di setiap solat, aku senantiasa berdoa agar keluarga kandung dan keluarga angkatku diberi hidayah mengikut jejak Islamku. Bukan aku saja yang ingin ke syurga, aku ingin juga mereka turut bersamaku ke syurga Firdaus. Alhamdulillah. Sekarang kehidupan aku bahagia bersama suami, 3 orang anak dan menantu, serta 4 orang cucu dan anak-anak angkatku yang ramai, yang aku pernah membantu mereka menganut agama Islam sebelum ini. Beberapa tahun yang lalu, aku dan suami telah pun bersara daripada perkhidmatan Angkatan Tentera. Alhamdulillah. Aku telah pun menunaikan haji bersama suamiku beberapa tahun yang lalu dan beberapa kali telah mengerjakan umrah. Setelah bersara, aku menghabiskan banyak masa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersolat di masjid bersama suamiku serta menyertai pengajian-pengajian agama Islam. Tidak terkecuali aku dan suami pergi makan angin di dalam dan keluar negara.
Untuk terus menjalinkan silaturahim pula, sekiranya ada masa terluang, aku juga akan mengadakan reunion bersama dengan teman-teman sekerja dan teman-teman sekolah. Aku amat bersyukur setelah menjalani kehidupan yang derita semasa tinggal bersama keluarga angkat. Allah SWT telah pun menganugerahkan sinar bahagia bersama suami dan anak-anak serta cucu-cucu tercinta sehingga kini. Semoga aku dan keluarga terus berbahagia sehingga ke akhir hayat dan ke jannah, insya-Allah. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Sedamai taman firdausi, limpahan kasih sayang sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani, indahnya damainya keluarga yang bahagia. Itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Ketika insan lain berbahagia bersama keluarga, namun kita masih meniti impian ragu berbunga. Mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bersemoga keluarga diridhai Allah. Luahan hatiku yang dahaga kasih, jiwaku rasa tersiksa ketandusan kasihmu. Marilah kita bina bersama-sama keluarga bahagia. Bersama keluarga, namun kita masih meniti